Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anak murid Ustaz dan Ustaz kasih sekalian? Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan teruskan lagi kelas Fiqh tahun 6 untuk kelas yang keempat. Okey, ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar berkaitan dengan jenis-jenis haji. Ada berapa jenis haji? Ada 4, ada 5, salah, ada 3. Pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu'. Yang ketiga, haji qiran. Siapa yang tak ingat, boleh tengok balik lah apa ni video yang apa ni Ustaz dah post pada minggu lepas dekat YouTube. Okey, kita tengok slide. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk yang juga berkaitan dengan haji dan umrah, iaitu berkaitan dengan lafaz niat haji dan umrah. Okey, Ustaz banyak kali dah ajar kalau niat ni wajib ni kat mana? Dalam hati kan. Dan mesti dalam bahasa apa? Bahasa Arab? Tak semesti bahasa Arab. Niat ni ikut bahasa yang kita pandai lah. Kalau kita pandai niat bahasa Melayu, kita ambil solat contohnya kan. Kalau bahasa Arab dia usolli, so kita ambil solat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu yang apa ni biasaannya lah bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu dia macam mana? Saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunaikan Allah Taala. Itu yang biasa kita belajar lah. Tapi yang syarat niat ni ada apa? Kalau kita belajar dia mesti kita tahu apa yang kita nak buat tu. Contoh dia apa? Aku nak solat subuh. Itu kira niat tak? Kira niat. Nak solat subuh lah contoh. Solat subuh sekarang ni, itu kira niat tak? Itu adalah dikira sebagai niat. Yang penting kita tahu kita nak buat tu benda apa. Contohlah, kita buat subuh, tapi tiba-tiba dalam hati aku buat solat zuhur. Sah tak? Salah lah. Sebab kita buat solat subuh, maknanya kita mesti niat tu tak kisahlah macam mana pun usolli fardhu apa ke, tapi yang penting betul. Aku nak solat, lepas tu buat solat apa? Subuh. Tak ada tiba saja aku puasa, tapi buat solat. Tu salah lah. Mestilah niat tu betul. Tapi macam mana cara kita lafaz niat tu, tak kisah. Kan, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke. I want to perform solat now. Itu bahasa Inggeris. Boleh, tak masalah. I want to perform solat subuh. Pun boleh. Okay, sama juga dengan lafaz niat haji dan umrah. Kita belajar niat ni adalah niat yang mana kita belajar tu dia kemas. Maknanya ulama susun. Maknanya susunan niat tu adalah susunan niat yang bagus lah. Biar kita berniat dengan cara tersebut, mana niat kita tu lebih baik lah niat kita macam tu. Okey, kita tengok lafaz niat haji dan umrah ni untuk haji qiran lah. Haji ingat tak haji qiran tu apa? Haji qiran ni adalah haji yang dibuat sekali dengan umrah. Kena dam ke tak? Kena. Maknanya kena denda lah cara buat haji ni. Ikut Ustaz. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Kalau awak tengok, mesti ada ni lah. Dia nak buat apa? Buat haji dan umrah. Dan yang termasuk bila dalam buat tu niat ni, kita kena berada di mikot kan. Ada mikot, maknanya ihram sekali. Niat ihram sekali. Kalau contoh kita nak niat macam mana? Aku nak buat haji dan umrah dan masa sama aku nak ihram kerana Allah Ta'ala. Boleh ke tak? Boleh, tak masalah. Ini adalah panduan yang mana ulama' dah susun lah. Kalau kita ikut ni, dah sempurna lah kita punya niat kan. Baguslah. Sebenarnya kalau kita nak niat sendiri, kita tak ingat lah, tak hafal lah niat-niat ni. Susah lah nak ingat bahasa Arab lah tu. Buat je bahasa Melayu. Kali ni aku nak buat haji, aku nak buat umrah, aku nak berihram. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu tak wajib pun. Kalau sebab bila kita buat ibadah ni, insyaAllah lah memang kerana Allah Ta'ala kan. Bila aku nak buat haji, aku nak buat umrah, aku nak ihram. Pun dah selesai kita punya niat. Okey, lafaz niat umrah ni kalau umrah sajalah. Nawaitul umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Baca. Okay, dah habis Maksudnya. Pause baca tadi, yang tak baca, pause video, baca. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala.
Ini kalau dalam mazhab Syafi'i lah. Maknanya mazhab Syafi'i ni dia meletakkan niat tu sebagai salah satu daripada rukun. Rukun solat apa niat pertama kan. Tapi kalau dalam mazhab lain, contoh mazhab Hanafi, niat tu bukan satu rukun. Ha, ni contohlah kita nak buat solat tu kita memang niat solat lah kan. Tak ada kita buat angkat takbir tu kita niat nak makan. Ambil makan. Bukan. Memang kita angkat takbir tu nak solat. Adalah ujian masing-masing tu. Itu Ustaz nak sebut tentang perbezaan pandangannya. Ada ulama kata niat tu bukan sebahagian daripada rukun. Bila perbuatan kita tu dah termasuklah memang kita nak buat benda tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ulama Imam Syafi'i ni dia kemas dalam penyusunan rukun tu. Jadi dia letak niat tu pertama. So apa? Dia rasakan niat ni adalah penting dalam yang pertama untuk dapat khusyuk dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita tengok sunat-sunat haji dan umrah. Sunat-sunat ni apa dia? Sunat ialah perkara yang kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tapi rugilah, benda mudah je pun kan. Benda contoh macam sunat haji dan umrah kan. Mandi sunat ihram. Kita memang baca tiap-tiap hari mandi. Cumanya bila nak pakai ihram tu, belum pakai ihram tu pergi mandi tu kan. Cuma tinggal niat je. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Itu je. Mandi sama je. Mandi macam biasa kan, rata seluruh badan. Cuma niat sunat ihram je. Dah dapat pahala sunat yang pertama. Yang kedua, solat sunat ihram. Bila dah pakai ihram, tu nak pergi ni kan, nak pergi naik flight tu kan, pakai ihram kan, ramai dah pakai putih semua. Solat dulu, solat sunat kat surau ke kat mana kan. Buat sejadah bentang kat airport ke apa pun tak masalah. Solat sunat tu. Solat sunat ihram 2 rakaat. Saja aku solat sunat ihram kerana Allah Ta'ala pun boleh selesai. Kemudian memakai ihram berwarna putih. Biasanya lelaki warna putih lah. Kalau perempuan ni kadang-kadang ada dia punya telekung warna hitam kan. Perempuan ni macam-macam. Ada warna-warna macam-macam. Tapi lelaki ni kebiasaannya ihramnya memang berwarna putih. Okey, yang terakhir. Ini yang selalu awak dengar. Membanyakkan lafaz talbiyah. Jadi baca terlebiyah bukan talbiyah kita sebut dia. Labbaik Allahumma labbaik. Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu rentak je lah. Awak nak baca rentak macam mana pun tak apa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Boleh, tak masalah. Tapi yang kebiasaannya kita talbiyah ni rentaknya kebanyakannya macam itulah diajarnya. Kan? Kalau dengar pergi haji pun macam itulah rentak dia, tak ada rentak lain. Okey, yang terakhir, hikmah mengerjakan haji dan umrah. Ni bila kita buat satu perkara tu, apa yang kita akan dapat lah. Saya ceritalah hikmah tu apa kan. Perkara di sebalik kebaikan yang kita akan dapat. Yang pertama sekali apa dia? Menjadi tetamu Allah. Menjadi tetamu Allah ni satu perkara yang sangat mulia lah. Bukan semua orang dapat Ada orang ada harta, ada pangkat besar, duit banyak, masa banyak, tapi tak pergi haji. Tak dapat jadi tetamu Allah. Yang rugilah kan. Asalkan dia ada masa dah sampai giliran, tapi tiba tak nak pergi. Pasal apa? Macam nak pergi melancong lah. Tahun ni saya nak pergi dekat Jepun. Nak pergi Jepun. Hari tahun ni nak pergi Korea. Tahun depan pergi Korea pula. Tahun depan pula pergi Maldives. Haji tak pergi. Maknanya tak sampai, dia kata tak sampai seru. Sedangkan dia dah sampai giliran itu, dah cukup semua, pergilah. Jadi pergi haji kan, jadi tetamu Allah. Jadi tetamu Allah kadang-kadang orang-orang yang tidak disangka pun kadang boleh jadi tetamu Allah. Tak dengan cerita kan. Guru-guru Ustaz dia cerita. Ada pemandu teksi. Pemandu teksi ni dia memang bawa selalu pergi airport lah. Dia bawa mana nak dapat pemandu teksi banyak duit kan. Okey lah dia kumpul tapi tak cukup lagi duit dia. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni datang. Dia jumpa pakcik, dia kata, pakcik nak pergi haji tak? Waktu pakcik pelik lah, kenapa tiba ajak pergi haji? Rupanya orang tu dia ada satu lagi tempat kosong. Biasa ada orang ternama-ternama ni dia ada kota-kota kan. Kota-kota yang dia boleh bawa orang pergi haji. Macam mana dapat tak tahulah. Tapi rupanya ada satu kosong. Dia pun dia kata dia ambil siapa pun jumpa pakcik tu. Pakcik tu adalah salah seorang yang dijemput menjadi tetamu Allah. Banyak lagi kisah, kalau awak tahu mungkin awak boleh tanya mak ayah awak tu kan. Okay, kita pergi yang kedua.
pertemuan orang-orang Islam seluruh dunia. Ni sebab haji ni setahun sekali kan. Pergi dekat haji tu kalau sebelum tahun-tahun sebelum ni berjuta-juta orang semua daripada seluruh negara kita jumpa. Ada yang daripada China, ada yang daripada India, ada yang daripada Indonesia. Indonesia kita kenal lah muka-muka macam kita kan. Tiba-tiba nampak Mak Saleh hidung mancung-mancung. Ada orang Islam dekat Amerika, ramai. Antara agama yang Islam ni adalah agama yang yang berkembang paling pantas di Eropah sekarang ni. Makin ramai orang memeluk Islam. Lebih ramai, makin ramai orang masuk ke dalam Islam kan. Jadi itulah tempat kita jumpa. Kita nampak, ada orang Afrika. Ramai orang Afrika. Gelap-gelap, ada yang warna kuning lah kulit. Ada yang warna coklat. Ada yang warna lagi gelap pada kita. Ada yang cerah kita. Ada yang cerah sangat putih-putih kan. Macam-macam lah orang kita jumpa. Dan macam-macam perangai kita jumpa kan. Ustaz tak ada pengalaman. Cuma itulah lebih kurang gambaran ni kan kita jumpa. Kita rupanya kat seluruh ni ramai orang Islam. Bukan kita je orang Melayu kan. Yang beragama Islam ni. Okey, yang ketiga. Kepentingan ekonomi dan perniagaan. Ni mungkin bagi penduduk Mekah lah. Bila sampai sana, kita kena bayar macam-macam kan. Orang situ lah dapat manfaat. Orang yang berniaga kat situ. Hotel-hotel dan sebagainya. Membangunkan ekonomi bumi Mekah. Lagi-lagi lah pergi tu. Orang Malaysia ni pergi. Nak kena bawa buah tangan. Makcik kirim beli tasbih lah. Makcik kirim beli kurma lah. Kan kirim beli kacang lah macam-macam kan. Tok pula nak beli nak kurma Nabi, kenalah pergi beli macam-macam nak beli. Jadi itu adalah peluang ekonomi lah bagi orang Mekah kan. Kita pun dapat lah perkara tu, minyak wangi dan sebagainya kan. Kalau pergi tidur hotel bukan duduk free je, kena bayar. Okey, seterusnya ni tadi dah. Membentuk peribadi muslim yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia. Inilah bila kita pergi Mekah tu, kita tak tahu apa yang berlaku kan. Maknanya kalau sebelum pergi nak menunaikan haji, buat wasiat siap-siap bagi kalau dah tua-tua sangat tu. So kita tahu ada yang pergi sana mati, ada yang mati kena pijak lah, mati panas sangat lah, macam-macam kes. Tu semua memang dah sampai ajal lah. Cuma bila kita kat sana kita bersedia. Okay, kalau terbang meletup ke kan, macam lah. Okay, seterusnya, melatih diri bersifat ikhlas dalam segala amalan hanya kerana Allah. Ada kisah tu Ustaz dengar, dia pergi terpaksa. Kenapalah aku pergi haji tahun ni? Kenapalah bazir duit aku? Aku patutnya balik duduk kat Malaysia ni buat projek adalah projek-projek tu. Dia pergi masuk satu pintu, tiba-tiba keluar dekat Malaysia. Padan ke dia. Kena. Macam mana tiba kat Mekah bila teleport pergi Malaysia kan. Itu antara kisah tak dengar lah. Jadi bila kita pergi sana, kita tinggalkan apa yang kita buat dekat negara asal kita. Kita hanya fokus beribadah dan berdoa kepada Allah supaya haji yang kita buat tu diterima. Itulah yang penting kan. Yang terakhir sekali, merupakan jihad yang paling utama dengan ganjaran pengampunan dosa. Siapa yang dapat haji mabrur, haji mabrur ni haji yang terima lah. Bila dia buat haji tu Allah terima. Bukan haji yang ditolak. Dia buat tu bukan ikhlas pun, dia buat tu sebab ada makwa dia pergi sekali. Nak mengorat makwa dia pergi haji. Aku nak pergi jugalah. Kan, abang tahu boleh mengorat dia. Niat bukan kerana Allah. Niatkan dia nak mengorat makwa. Tak boleh lah. Niat sebab apa? Aku pergi sana, aku nak pergi shopping. Bukan aku nak buat sangat haji ni kan. Aku nak shopping je. Boleh tak? Tak boleh. Mestilah bila kita pergi tu, nak dapat haji mabrur, mestilah niat betul-betul kita nak buat haji, nak buat ibadah tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja untuk kelas ini. Kita ulang balik. Apa yang kita belajar ini iaitu berkaitan dengan niat. Niat ni macam-macam lah. Boleh, yang penting awak faham niat tu mestilah betul perkara yang kita nak buat tu. Nak buat solat apa? Solat subuh. Nak buat apa kita nak buat? Nak buat haji ke nak buat umrah? Nak buat haji dan umrah. Nak buat haji ke nak buat umrah? Nak buat haji saja. Niatlah saja aku tunaikan haji. Itu kalau bahasa Melayu lah. Tapi kalau untuk periksa ni, ni kena hafal ni. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi ma lillahi ta'ala, kena hafal Okay, seterusnya kita belajar sunat haji dan umrah. Ni perkara yang kebiasaannya akan diberitahu lah ataupun dibuat waktu awak nak buat haji. Dan terakhir apa yang kita belajar, hikmah mengerjakan haji dan umrah. Okey, itu saja. Untuk kerja awak salin balik ni dia. Awak salin balik lafaz ni, awak salin balik sunat ni, awak salin balik hikmah ni dalam buku tulis.
Tulislah apa yang ada dalam slide ni kan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.